Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mengupas tajuk yang ke-30, ya, iaitu tajuknya adab menuntut ilmu, ya, adab menuntut ilmu. Kita baca, ya, matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah Haddatsana Shuraih bin Nu'man Haddatsana Fulaihun an Abi Tuwalata Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'marin al-Ansari an Sa'id bin Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Suraij bin An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Fulaih daripada Abu Tuwalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari daripada Sa'id bin Yasar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya kerana Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebahagian daripada kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-3664, Ibnu Majah hadis yang ke-252 dan Ahmad hadis yang ke-338. Hadis ini berstatus hadis sahih. Pengenalannya, menuntut ilmu merupakan perkara penting dalam setiap individu untuk mengetahui sesuatu perkara. Dalam tradisi umat Islam, menuntut ilmu dimulai dengan mempelajari adab kerana ia dapat menentukan seseorang menjadi manusia yang baik dan ia merupakan satu elemen yang paling penting dalam menuntut ilmu. Maka sebarang kekurangan dalam aspek adab ini menyebabkan seseorang itu tidak seimbang dalam proses menuntut ilmu. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang ajaran Islam, termasuklah di dalamnya perkara-perkara
yang berkaitan dengan adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Sebab itu dalam proses ilmu ni, adab dulu kita perlu tekankan. Sebab adab itu ialah bekas untuk kita menerima ilmu tersebut. Kan? Selalu saya bagi contoh perumpamaan tak? Ya, macam bekas air tak? Ya, bekas air ni sekiranya bekas ini bersih, maka air yang diisi pun dapatlah kita minum dengan selamat. Ya. Tapi kalau bekas ni kotor, airnya bersih. Air itu ibarat ilmu. Bekas ini adalah adab. Air yang bersih tapi bekas yang kotor, adakah kita dapat minum air daripada ni? Walaupun air itu bersih. Itulah adab dan ilmu. Seperti mana kata guru kepada Imam Syafi'i, al-ilmun nur la yanzilu 'alal 'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Dia tidak akan turun ke atas orang yang melakukan maksiat. Ya. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, seperti mana firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Maksudnya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Siapakah ulama? Orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, dia belajar ilmu, khususnya kita fokus ke ulama sini ialah ilmu agama. Ya. Lagi dia mendalami ilmu agama, makin takut perasaannya kepada Allah. Kenapa? Sebab dengan ilmu yang dia ada tadi, bahawasanya ya Allah, kerdilnya aku ni, ya Allah, besarnya Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, maka dengan ilmunya tersebut menjadikan dia lebih bertakwa. Jadi alhamdulillah lah, orang yang sebegini ilmu itu tidak menjauhkan dia daripada Allah SWT. Ya. Tapi kena ingat juga, ya, Rasulullah juga sebut, ya, yang paling aku takut, ya, pada umat aku di akhir zaman nanti lebih daripada Dajjal ialah ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat. Rasulullah lebih takut umat dia tertipu oleh ulama-ulama su, ulama-ulama jahat ini berbanding dengan Dajjal. Ya, sebab Dajjal itu dia menipu manusia dengan cara dia menunjukkan kehebatan magic dia lah. Dia boleh menukarkan tanah yang gersang kepada tanah yang subur. Dia boleh menurunkan hujan. Ini benda dia hanya boleh tipu pada orang-orang jahil. Tapi kalau ulama su, ya, dia bukan setakat menipu orang jahil. Orang-orang berilmu pun boleh tertipu dengan dia. Maksudnya tak, bukan orang jahil dia, kan? Sebab orang-orang yang berilmu pun dia bukan tertipu macam mana, dia terkeliru. Ya, macam betul macam tak betul, tapi yang bercakap ni bukan calon-calon orang, kan? Menggunakan dalil Quran dan Al-Hadis. Maka ini lebih berbahaya daripada Dajjal itu sendiri. Dalam hadis daripada Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dua orang yang rakus, yang tidak pernah kenyang, ya, iaitu yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, ya. Dan yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Dua orang ni yang rakus, kita faham perkataan rakus ini satu benda yang, perkataan yang membawa kepada
perkara negatif, rakus tak, tamak, ini semua tak, makanya dia bawa pada perkara yang negatif. Tetapi yang Rasulullah sebut sini, dua ini, satu negatif, satu positif. Yang pertama, yang positif, yang bagus ialah orang yang rakus terhadap ilmu. Dia sentiasa nak mendalami ilmu, belajar, sibukkan diri dia dengan ilmu, sibukkan diri dia dengan majlis-majlis ilmu, sebab dia tahu ini bekalan aku untuk aku bawa pergi akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu. Allah Taala suruh kita bawa bekalan kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Bekalan ini kita nak bawa pergi mana? Ya, ini bekalan bukan bawa pergi rombongan. Nah, bawa pergi rombongan Cik Kia tu, dia dah bawa lah nasi lemak, bihun goreng semua dah. Bekalan dunia dah. Itu pun satu analogi yang baik. Kita bawa pergi rombongan Cik Kia ni, pergi ke mana-mana dah. Pantai Timur ke, pergi ke Langkawi ke, kita bawa bekal. Kenapa kita bawa bekal? Sebab kita nak dalam perjalanan nanti, ya, atau kita berhenti mana-mana, kita boleh makan dengan bekal kita. Untuk masuk bekalan yang kita bawa bukan sekarang kita makan, kita akan makan nanti. Begitu jugalah dengan amalan. Allah Ta'ala suruh bawa kita bekalan kita, amalan takwa kita. Supaya apa? Amalan takwa itu berguna di dunia dan akhirat. Tadi yang saya sebut, bekalan yang rombongan Cik Kiah tadi, bekalan itu dia tak makan sekarang, dia akan makan kedua kemudian. Tetapi bekalan yang Allah Ta'ala suruh kita bawa ini, di dunia pun kita, sekarang pun kita makan, di akhirat itu kita makan, iaitu takwa. Ya, itu dua. Ini yang pertama, satu sifat rakus yang baik, orang yang rakus terhadap ilmu, nyaman dia tak pernah kenyang dengannya. Sentiasa dia sibukkan diri dia dengan majlis ilmu, sentiasa dia mencari ilmu. Ya, sebab ilmu ini bagi orang yang belajar, makin dia belajar, makin dia tak tahu. Yang kita pula, makin kita belajar, makin rasa tak cukup. Makin kita rasa, ya Allah, macam tak cukup lagi bekalan aku dah pergi akhirat esok dah. Maka kita lebih banyak beramal, Ini satu benda yang positif. Yang keduanya, Rasulullah sebut, rakus yang membawa kepada perkara yang negatif, iaitu orang yang rakus terhadap dunia. Bila sebut dunia ni, dalam dunia dia ada apa? Dia ada beberapa perkara. Pertama, bila sebut dalam dunia ni, dia ada harta lah. Semua orang sibuk mencari harta. Dan yang keduanya, kuasa lah. Maksud kuasa itu ialah pengaruh. Jadi dua benda ini, dia akan membawa seseorang itu ke arah perkara yang tidak baik, yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi orang yang mana mereka ini rakus terhadap dunia, memang takkan cukup. Sebab dunia ini ibarat kita meminum air laut. Makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Makanya memang takkan pernah cukup. Ini bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai matlamat dan menjadikan dunia ini sebagai tempat segala-galanya. Tetapi bagi orang yang menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tanaman ataupun bekalan nanti untuk buat pergi akhirat, makanya dunia itu akan membawanya kepada keredaan Allah. Harta yang dia dapat, dia gunakan untuk jalan Allah. Kuasa yang dia dapat, dia gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini satu benda yang baik. Jadinya sifat rakus itu ada dua. Pertama yang baik, yang kedua yang tak baik lah. Hadis riwayat Ad-Darimi, hadis yang ke-343. Hadis ini berstatus, ya, hadisnya sanadnya sahih. Keterangannya, Islam amat menekankan pendidikan adab dalam kalangan umat manusia, kerana dengan adab ia akan menjadikan seseorang mukmin itu memiliki kepribadian dan akhlak yang tinggi. Ya, seperti Rasulullah juga, ya, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi datang Rasulullah ni nak betulkan perangai dulu, nak betulkan akhlak manusia dulu. Bila akhlak dah okey, insya-Allah senang ilmu nak masuk, senang orang itu nak beragama, mudah. Sebab kena betulkan akhlak.
Sebab tu Nabi sendiri menjadi suri teladan, uswatun hasanah, suri teladan pada kita semua. Dan akhlak Nabi ini Rasulullah digelar sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya, orang paling yang dipercayai. Rasulullah dapat gelaran ini sebelum baginda diangkat sebagai Nabi. Maksudnya penduduk Mekah telah mengiktiraf akhlak Nabi ni sebelum jadi Nabi. Jadi maksudnya bukanlah Rasulullah dapat gelaran Al-Amin selepas ini Nabi dah, sebelum. Maksudnya orang Arab dah tahu dah Nabi ini memang perangainya baik. Cuma bila Rasulullah bawa risalah Islam, bertentangan dengan kepercayaan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliah ketika itu, maka Rasulullah ditentang atas dasar perbezaan akidahnya itu. Jadi apabila berbicara mengenai adab, seorang mukmin itu perlu mengetahui bahawa adab mereka dengan Allah SWT, bagaimana kita nak beradab dengan Allah, beradab dengan Rasulullah SAW, dan beradab sesama makhluk. Bila sebut sama makhluk ini bukan hanya manusia saja, baik haiwan, baik tumbuhan pun kita kena beradab. Cara nak menyembelih haiwan pun diajar adabnya. Bukan sembrono tak? Gitulah kata Islam ini memang mendidik umatnya menjadi seorang yang beradab. Contohnya, apabila seorang mukmin, adab seorang mukmin dengan Allah SWT perlu difahami secara jelas. Bagaimana seorang itu bermuamalah dan melaksanakannya supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab ini dalam ilmu agama kita panggil tasawuf. Dalam hadis yang Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW, bila mana Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Jadi tasawuf, adab, akhlak itu termasuk dalam perkara ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu, dan sekiranya kamu tidak melihat Allah, memang kita tak nampak Allah pun, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kau. Memang kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Jadi bila kita beribadah dalam keadaan kita diperhatikan oleh Allah, adakah kita akan melakukan ibadah itu sambil lewa? Adakah kita akan ibadah itu sekadar untuk menunaikan, melepaskan batuk di tangga je, janji aku buat, tetapinya rukunnya ada, rukun solat 13, tetapi adabnya tak ada. Buat dengan cepat, bacaan tajwid pun ke laut, jadinya khusyuk pun tak ada, fokus tak ada. Jadi walaupun cukup 13 tapi nilainya tak ada. Jadilah solatnya itu seperti kain burung, kan? Ulama menekankan bahawa adab bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah menyembahnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Pertama, ibadat pada Allah dengan penuh ketaatan, sebab ini perintah Allah. Kita buat sesuatu, kita ikut perintah Allah. Jadinya bolehkah kita buat solat zuhur sekarang? Tak boleh, sebab belum waktu, perintah tu belum datang. Nak buat kejap lagi, tunggu waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur baru boleh buat, sebab perintahnya ketika itu. Bila masuknya waktu baru datang perintah. Bolehkah kita buat ibadah haji sekarang? Kita buat awal haji ni, buat awal tak kalut. Tak, nanti masuk bulan haji nanti orang dah ramai sangat, susah. Jadi alang-alang kita pergi umrah ni buat haji seterus lah. Boleh kita buat macam tu? Tak boleh, sebab belum diperintahkan. Datang musim haji dah masuk 10 Zulhijjah, mari hari Arafah baru boleh buat. Jadi kita buat ibadat atas ketaatan perintah Allah. Yang tak diperintah maka banyakkanlah buat amalan-amalan sunat. Solat sunat, puasa sunat, bersedekah itu. Jadinya kita buat ni penuh ketaatan dan keikhlasan. Mana datang keikhlasan? Keikhlasan dia akan datang bila kita sentiasa istiqamah melakukan satu ibadat.
suatu perkara itu. Mula-mula kali pertama kita buat tak berapa nak ikhlas. Masuk kali kedua perasaan macam aku bagus. Dia akan datang proses tu. Tetapi bila kita dah biasa buat istiqamah melakukan ibadat, dia akan datang perasaan ikhlas. Ikhlas itu ialah kita melakukan ibadat tak ada meletakkan apa-apa kepentingan duniawi pun. Semuanya semata-mata kerana Allah. Seperti mana kita solat fardu tak? Kita dah memang dah buat solat fardu ni, dah tak ada kepentingan duniawi lah. Aku nak sembahyang ni, nak tunjuk orang nak buat apa benda. Ni tanggungjawab aku, tanggungjawab bagi seorang hamba, buat je lah. Datang perasaan itu. Jadi perasaan ikhlas dia perlu dilatih. Perlu juga dibuat secara istiqamah, dia akan datang insya-Allah. Dengan kata lain, ilmuwan dan alim ulama terdahulu mengambil masa yang lama untuk mempelajari adab, iaitu sekurang-kurangnya 20 tahun sebelum mereka mempelajari ilmu. Kalau Imam Syafi'i sendiri mula pada 7 tahun dah mula dah. Imam Syafi'i sendiri masa yang lama belajar adab dulu dah. Begitulah sifat dan adab alim ulama yang perlu dituruti oleh mukmin pada hari ini. Kefahaman mengenai adab yang diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku melahirkan kepribadian tinggi kerana sesuatu ilmu dipelajari beserta dengan adab yang baik, mendapat kelebihan barakah serta kecintaan Allah SWT. Kenapa kita kena belajar ilmu dengan adab? Kerana adab itulah yang akan membawa keberkatan kepada ilmu. Kalau kita tengok hari ini ya, baik anak-anak yang sedang menuntut ilmu pun, bila adab tak ditekankan, budak-budak ni pandai bukan tak pandai. Masuk sekolah asrama penuh, masuk universiti bagus. Tapi bila adab tak ada tuan-tuan, harap kepandai sajalah. Boleh harap kepandai je lah, tapi akhlak ke laut. Tak? Boleh duduk berdua-duaan, kan? Kejujuran pun dah tak ada, kan? Belajar pun tidak beradab itu, kan? Dan sistem kita pun memang dah berubah. Kalau dulu kita pakai KBSR ataupun KBSM, sekarang bila tukar kepada KSSR, KSSM, kan? Proses tu dah tukar. Dapatkan dia pakai KBAT ataupun HOS, kan? Kemahiran berfikir arah tinggi. Dulu waktu KBSR, kita ni dengan guru takut nak cakap, banyak tu diam, kan? Dengan guru pun segan takut. Tapi hari ni dah tukar, budak-budak dah tak takut, kan? Dulu depan guru kita tunduk, hari ni budak-budak depan guru dia angkat kepala, kan? Dia lebih banyak outspoken, kan? Itu kemahiran yang diajar supaya budak ni cakap memang berani cakap semua, kan? Dia pun dah takut lah. Dan dia ni boleh mengeluarkan pandangan dia, bagi pandangan, kan? Macam-macam pandangan. Tapi tak apalah, satu benda yang baik, cuma perlu dibentuk je. Perlu dibentuk adabnya, kan? Nak bertanya, nak bercakap, kena berdiri, cakap dengan betul, jangan cakap dengan ni, kan? Dididik adab. Tapi bila adab tak ada, boleh pandai sajalah. Kenapa? Sebab adab ini, ilmu satu hal, adab ini membentuk peribadi. Sebab tu bila mana dia dah masuk bekerja, ya, kalau dia tidak beradab, tidak berakhlak, tak pelik kalau dia amalkan rasuah dalam kehidupan dia. Tak pelik dia boleh pecah amanah. Tak pelik dia boleh menindas orang bawah dia. Sebab dia boleh pandai je. Tetapi tak ada perasaan empati terhadap orang bawahan. Tak ada perasaan jujur dalam diri dia. Itu yang tak pelik. Boleh kepandai je lah. Bila cek-cek balik, dia ni budak pandai. Dulu mengaji sekolah sama penuh semua. Tapi macam mana dia boleh buat panggil macam ni, ya? Sebab adab tak masuk dalam diri, kan? Tapi kalau tengok lagi sijil, Masya Allah, kan? Semua A+, 4 flat lah, 3.8 semua ada pointer dekat tinggi-tinggi tak? Tak. Ya? Sebab itulah ulama-ulama mereka pelajari adab. Bila beradab ini, dia membawa kepada keberkatan. Biarlah tak pandai tara mana sangat, tetapi bila ilmu tu berkat, dia akan memberi manfaat. Itu yang kita nak. Ulama telah menggariskan antara kepentingan beradab dalam menuntut ilmu ialah yang pertamanya, adab dalam menuntut ilmu adalah
sebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Contoh apa tuan-tuan? Dalam untuk ilmu itu memberikan perhatian, fokus. Bagi guru-guru kalau dia mengajar pelajar-pelajar dia, kalau dia sampaikan ilmu dalam keadaan pelajarnya tidak fokus, pelajarnya bercakap, pelajarnya buat benda lain makanya bagaimana proses masuk ilmu tu nak masuk? Fokus tak ada jadinya sebab tu adab tu penting. Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah menukilkan dalam kitab Adabul Imla wal Istimla, mengatakan bahawa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Itu juga tadi, boleh kepandai saja tapi roh ilmu tu tak ada dalam diri dia. Sekadar boleh dapat ilmu yang banyak tapi adab tak ada dia tak ada roh ilmu tu dalam diri dia. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah menukilkan dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, mengatakan bahawa dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan adab barulah kita dapat memahami ilmu. Imam Malik rahimahullah pula dalam kitab Hilyatul Awliya mengatakan belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Itu yang pertama, kena beradab yang tu. Kemudian yang keduanya, kepentingan beradab yang kedua ini ialah adab dalam bentuk ilmu adalah penyebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Itu yang kita nak menuntut ilmu sebab kita dapatkan keberkatan ilmu. Dengan beradab dalam menuntut ilmu, maka ilmu akan menjadi berkat, iaitu ilmu terus bertambah dan mendatangkan manfaat. Ilmu yang berkat ini ialah ilmu yang mendatangkan manfaat. Jadi manfaat itu mana? Di dunia dan di akhirat. Manfaat itu di mana? Manfaat ilmu itu bukan hanya untuk diri dia, tetapi dia dapat beri manfaat pada orang lain juga. Inilah ilmu yang barakah. Imam Al-Jurri rahimahullah setelah menjelaskan beberapa adab untuk penuntut ilmu dalam kitab Akhlaqul Ulama, beliau mengatakan bahawa hendaknya amalkan semua adab ini sehingga Allah SWT menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Amalkan adab, amalkan ilmu, Allah akan tambah lagi. Yang ketiganya, adab merupakan ilmu dan amal. Beradab dalam menuntut ilmu merupakan sebahagian daripada ilmu. Maksudnya kita beradab dengan ilmu itu pun dah sebahagian daripada ilmu dah. Kerana ilmu ini adalah bersumberkan daripada dalil-dalil. Dan para ulama juga membuat kitab-kitab dan bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu juga sesuatu yang mesti diamalkan, tidak hanya diilmui. Maksudnya tak sekadar cukup kita ada ilmu tapi kita tak amal. Ada ilmu tapi kita tak sampaikan, makanya dia tak cukup dengan tu. Ilmu ini mesti disebarkan, sebab orang yang menyebarkan ilmu dia tak rugi pun. Kita bagi harta, harta kita berkurang. Kita bagi ilmu, ilmu kita bertambah. Ilmu yang kita ada tak hilang, dan kita sebarkan ilmu dah. Dan orang yang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, dia akan menjadi saham kita di akhirat. Sehingga perkara ini mencakupi ilmu dan amal. Oleh kerana itu, Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah menukilkan dalam kitab Syaraful Ashabil Hadis, menyatakan bahawa kamu lebih memerlukan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Adab yang sedikit maksudnya perlukan adab dalam untuk ilmu tersebut. Kalau tidak ada adab, ilmu pun tak ke mana. Yang keempatnya, kepentingan beradab. Adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah SWT dan Rasulnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah menegaskan bahawa kita lebih memerlukan kepada adab
walaupun sedikit, berbanding daripada ilmu yang menggunung. Yang kelimanya, adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan. Seorang yang beradab ketika menuntut ilmu, kebarangkalian ini merupakan tanda ilmunya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan keberkatan. Kalau seseorang yang bertaubat, kita nak tahu bagaimana adakah taubatnya diterima ataupun tidak. Tandanya ialah dia terus berubah menjadi orang yang baik. Daripada orang yang tak baik, dia bertaubat daripada melakukan maksiat, daripada main judi, minum arak, tak solat. Bila mana dia bertaubat, berubah terus dia. Nampak taubatnya diterima kat situ kan. Begitu juga dengan ilmu. Tanda ilmu itu barakah ialah bila mana dia beramal dengan ilmunya itu. Di dalam kitab Nudratun Naim fi Makarimil Akhlaqir Rasul Karim, sebahagian salaf mengatakan bahawa adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Sebab ilmu itu perlu diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasayarah ataupun kasyajarah bila samarin. Orang yang mana ilmu dia berilmu tapi tidak beramal, ibarat pohon tanpa buah. Tak dapat manfaat daripada pokok tu. Kalau dapat pun takat boleh teduh je lah. Ataupun dalam bahasa moden, pepatah bahasa moden dia serang, dia kata apa? Al-ilmu bila amalin kasayarah bila steering. Ilmu tanpa amal ibarat kereta tak ada steering. Bawa celah mana? Steering tak ada, relax kan? Kasayarah, sayarah kereta, steering kan? Steering pun tak ada, nak bawa celah mana kan? Itulah ilmu. Maksudnya tak bawa ke mana pun bila mana kita tak amalkan dengan ilmu kan. Pengajaran hadis ini, hadis di atas menyatakan tentang perlunya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ia bukanlah satu yang harus dipandang mudah, namun sebaliknya perlu sentiasa dijaga dan ditajdid niatnya. Tajdid ni apa? Memperbaharui niat, ya, supaya perkara yang dilakukannya itu tidak menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah SWT. Kenapa kita perlu perbaharui niat? Sebab kadang-kadang niat kita mula-mula betul, tapi bila makin lama kita nampak dah ubah dah niat tu, maka betulkan balik, ya Allah, aku untuk ilmu ni kerana Allah, kerana-Mu ya Allah. Mari lama sekut tengok bila dapat macam ni dah, balik tajdidkan, sentiasa memperbarui niat, iaitu kerana Allah. Ni renew. Seperti mana kita duk renew rotek kereta, rotek motor, itulah niat kita kena tajdid, kena perbaharui. Ya, seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Maksudnya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kepadanya, yakni kepada Allah SWT dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Mukhlishina lahuddin, ikhlas mata-mata kerana Allah. Keikhlasan dalam menuntut ilmu bukan sahaja dapat mempengaruhi peribadi individu itu, ya, bahkan orang di sekelilingnya juga. Orang di sekelilingnya juga akan terkesan hasil daripada keikhlasannya. Di antara tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu ialah tanda ikhlas. Tadi kita tengok kepentingan tak beradab. Yang kedua yang ni pula, tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertamanya ialah membuahkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu akan memberikan manfaat dan faedah kepada pemiliknya secara khusus,
dengan membuatkan hatinya semakin lembut, jiwanya semakin tunduk pada Allah SWT, serta lisan dan matanya semakin terjaga daripada perkara yang melalaikan. Selain itu, ilmu juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan akhlaknya akan bertambah mulia. Seperti mana kata patah dak, ikut rasmi padi, kan? Makin berisi dia, makin tunduk dia. Makin banyak ilmunya, makin merendah diri dia. Makin bertambah ilmunya, makin tawaduknya, kan? Makin tawaduk. Maksudnya pada dia tidak ada apa-apa bersih Allah. Seperti mana kata Umar Al-Khattab, ya, orang yang betul ilmu ni, makin dia belajar, makin dia tak tahu. Beza dengan setengah orang, kan? Baru belajar sikit, tahunya lebih. Ibarat belajar buah silat, baru register nama masuk silat, serta silat mana-mana dah. Malam ni kita belajar tumbuk angin. Tumbuk angin je pun 2 kali kanan, 2 kali kiri, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Tapi dia punya gedebel tu, macam dia dapat tali pinggang hitam dah. Dah. Orang yang ada tali pinggang hitam sampai 2 tali pinggang hitam. Satu tali pinggang hitam pergi kerja, satu lagi tali pinggang hitam yang silat tu lah. Nampak? Relax ya. Tak ada nak menunjuk pun, lagi diam je tak. Tapi yang kawan ni baru belajar tumbuk angin. Dia punya action, dia bukan main lagi dah. Inilah ilmu. Nah, ilmu itu, bila kena seorang tu dia berasa bangga, hebat sangat aku ni, tak hebat pun sebab ilmu sikit. Ilmu itu ibarat kita celup tangan kita dalam air laut, kita angkat, yang menitis itulah yang kita ada. Lautan yang luas lagi tu, termasuk lautan Pasifik, lautan Hindi, lautan Laut Selatan, semua tu banyak semua ilmu Allah lagi tu. Banyak benda tak tahu lagi dah. Sebab tu bila ada tawaduk, bila ada perasaan rendah diri, kita akan merasakan tak hebat aku ni, tak ke mana pun. Sebab tu Nabi SAW, apa kata Rasulullah kata, ala an akuna abdan syakura. Rasulullah letak diri baginda sebagai seorang hamba. Hamba, walaupun Nabi dengan Allah tu memang kancing lah, bahawa tawak memang dekat rapat. Tak, Nabi kekasih Allah kan. Tapi tak, Allah letak diri baginda yang mana mulia si Allah sebagai seorang hamba saja, sama level kita ni kan. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum. Rasulullah letakkan diri baginda, katakanlah Muhammad, kau ni manusia sama level kan. Ana basyarum mislukum yuha ilayya, kecuali aku ni diberi wahyu kan. Yang membezakan Nabi dengan kita, Nabi ni diberi wahyu, tapi segi level sama taraf. Engkau hamba, aku pun hamba. Jadi pakat beramal lah kita. Tak? Itu saya kata. Lepas tu macam para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka ni dijamin syurga oleh Allah SWT. Sayyidina Bilal bin Rabah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah kata apa? Wahai Bilal, aku dengar tapak kaki engkau dalam syurga. Ini Rasulullah sebut kepada Bilal ketika Bilal masih lagi hidup. Rasulullah pun masih lagi hidup, belum mati lagi, bukan masuk alam ghaib baru cakap, tak, tinggal hidup lagi. Tak. Bila Bilal dengar, Rasulullah bagi tahu dia, Rasulullah dengar tapak kaki dia dalam syurga. Adakah Bilal lepas dengar, oh, alhamdulillah, aku dah confirm masuk syurga, relax lah, tak payah beramal lah, duduk tenang-tenang sudah lah, tak payah beramal ni. Tak, dia tetap keluar berjihad, dia tetap pergi berhijrah, menyebarkan dakwah. Padahal Rasulullah dah beritahu, kau dah confirm syurga, patut relax sudah. Tak, apa kita nak pening-pening kepala lagi tak? Dah confirm syurga. Sebab kita beramal pun kita nakkan habuan ni. Kita beramal, kita nak masuk syurga kan? Semua orang demikian. Jadi bila yang dia dikonfirmkan masuk syurga, patut dia relax sudah, duduk kat rumah kan, duduk beramal sikit-sikit, dan aku dah confirm syurga, tunggu mati je lah. Tapi tak demikian. Para sahabat yang pergi menyertai perang Badar 313 dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Tapi adakah para sahabat ni ambil kesempatan? Oi, kita dah semua ni 313 dah confirm syurga, relax sudah, tenang-tenang je, relax dah, duduk rumah minum kopi lah, tak semayang pergi semayang lah, tak ada masalah. Tapi tidak demikian.
Tak, walaupun dijamin syurga ni kan, tetapi tetap beramal, keluar berjihad, sebarkan dakwah dah. Kita yang baru istiqamah mari masjid, tak berasa syurga sangat dah. Kan? Maka itu ujian kita dah. Ujian kita dalam beramal, tak macam sahabat. Sahabat tu berbeza lah, yang kita tak payah banding lah pun. Kita punya ujian bila kita berada dalam kebaikan, ada dalam rumah Allah, boleh istiqamah jaga solat jemaah 5 waktu, akan timbul satu perasaan, aku bagus, kau tak bagus. Tengok aku ni alhamdulillah tiap hari 5 waktu mari masjid, jiran sebelah aku hampas tak ada pun. Dan kita akan memandang orang-orang yang mana lalu kat masjid, kita akan memandang dengan pandangan ini semua jauh pada Allah, aku dekat dengan Allah. Itulah berhati-hati tuan-tuan dalam beramal. Sebab bila kita beramal, bila tak ada tawaduk dalam diri, syaitan, iblis akan datang memasukkan racun riak dalam diri kita. Dia akan masukkan racun ujub dalam diri kita. Ada hati-hati, itu ujian dia. Sebab tu kita kena hati-hati tak? Sebab tu adanya kitab Talbisul Iblis, perangkap iblis dalam menyesatkan manusia. Iblis dia tak pernah putus asa pun. Kalau orang maksiat dia tak risau, ini orang ahli maksiat, kita kekalkan dia dalam maksiat sudah. Tapi bagaimana cara aku nak tackle orang masjid mari masuk neraka? Macam mana nak tackle orang masjid masuk neraka? Macam mana? Orang dah mari masjid rumah Allah semayang, takkan nak masuk neraka kan? Bagaimana? Dia fikir kreatif, suntik jarum riak, suntik perasaan ujub, suntik perasaan takbur, suntik perasaan sum'ah, suka orang puji. Kau bagus, kau istiqamah mari masjid kan. Aku pun tak macam kau. Biasalah, macam tu lah. Tak, biasalah. Dalam hati ni berbunga-bunga dah orang puji lah. Jadi hati-hati. Bimbang, takut-takut. Kalau kita tak betulkan kita punya alignment, tawaduk, alignment rendah diri dalam ibadat, dia akan membawa kita gelincir ke dalam neraka nanti. Bukan sebab kita buat ibadat itu dan sebab kita buat maksiat, tak buat maksiat, tapi rupanya ibadah itu menjadi racun. Sebab kita tak buang sifat riak, ujub, takbur, sum'ah dalam diri. Ini nak kena asuh diri kita ni. Kemudiannya, yang keduanya, mengamalkan ilmu. Apabila seorang itu memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu, sewajarnya dia akan faham bahawa ilmu yang diperolehnya itu bukanlah untuk disimpan sahaja, namun setiap apa yang dipelajarinya itu perlu diamalkan. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, seseorang tidak dianggap berilmu selagi mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu ni kita bagi contoh ibarat setengah-setengah masjid berbangga dengan simpanan duit yang banyak dah. Heboh cerita korang masjid kami duit paling banyak, tapi tak belanjakan duit tu. Tak belanjakan duit tu, sibuk, tapi cerita tunjuk kami hebat banyak duit. Itulah contoh perumpamaannya dah. Jadi bukan untuk disimpan. Ilmu tu amalkan. Duit simpan dibelanjakan, belanja. Lagi kita menyumbang, orang akan tambah lagi. Begitulah. Yang ketiganya, sentiasa memperbaharui niat. Orang yang merasakan dirinya ikhlas adalah tanda bahawa dirinya tidak ikhlas. Orang yang perasan dia ikhlas, rupanya ditanda bahawa dia tak ikhlas sebenarnya. Sebab ikhlas itu tidak perlu dicakap, diucapkan, tidak perlu dibuat-buat. Ikhlas itu pertama saya sebut tadi, bila kita istiqamah dalam beribadah, dia akan datang dalam diri kita. Selalu kita buat baik, ikhlas itu akan datang. Seharusnya orang yang ikhlas akan sentiasa memperbaiki dirinya dan memperbaharui niatnya dalam setiap amal perbuatan. Meskipun begitu, dia masih lagi tidak merasakan dirinya sudah ikhlas. Orang yang ikhlas ialah dia merasakan dirinya tak ikhlas. Ya Allah, adakah ikhlas buat ibadah ni? Ya Allah, risau. Dia risau ibadah yang dia buat, apa saja yang dia buat, benda-benda baik dia. Aku ni ikhlas ke tidak? Ya Allah, janganlah aku buat ibadah yang tak ikhlas, rugi aku. Itulah orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas ialah dia merasakan dirinya ikhlas. Perasaannya tu tak. Itu beza tak, berlawanan kontra pula.
Yang keempat, semakin tunduk dan patuh. Ya, orang yang mempunyai keikhlasan pada dalam berilmu, dia semakin tunduk dan patuh kepada Allah SWT, seperti mana firman-Nya yang kita bacakan tadi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah SWT di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Fatir ayat 28. Pada ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang yang takut kepadanya adalah orang yang berilmu. Seseorang yang berilmu akan mengetahui akan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Dia akan menginsafi dirinya bahawa ilmu yang dimilikinya itu hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak baginya untuk menerima puji-pujian, menyebabkan dia akan semakin tawaduk di hadapan orang lain dan tidak merasakan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dirinya semakin tunduk, takut dan sentiasa merasakan diperhati oleh Allah SWT. Sepotong nasihat daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam mukaddimah kitabnya Bidayatul Hidayah. Ketahuilah bahawa saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Jadi Imam Ghazali bagi nasihat kepada penuntut ilmu, ya, bagi orang yang berminat nak belajar ilmu, dia tunjukkan cita-cita dia dah pasang cita-cita dia dah, ya, dengan berilmu ni dia nak buat macam ni, ya. Dia punya apa pesan dia? Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkenal dalam kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu, bukan tarik perhatian orang ramai kepada Allah, bukan tarik perhatian orang ramai supaya cintakan ilmu, tapi tarik perhatian orang supaya taksub dengan diri dia. Hebat dia ni, bagus dia ni, bagus cakap Allah. Jadi dia bawa orang bukan dekat pada Allah, tapi dekat pada diri dia, menyebabkan hingga orang taksub dengan dia tak. Makanya apa kata Ghazali, Imam Ghazali ni, ya, dia nak mendapatkan kemegahan dan terkenal dalam kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu, bukan terhadap Allah, dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, ya, dengan ilmu yang dia miliki tadi, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Jadi Imam Ghazali mendetailkan, menghuraikan hadis yang Rasulullah sebut tadi lah. Rasulullah sebut dah di awal tadi tak. Bila mana orang belajar ilmu untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau syurga pada hari kiamat. Kesimpulannya, yang pertamanya, kewajipan ke atas setiap Muslim di dalam memastikan niat ketika menuntut ilmu ikhlas kerana Allah SWT, dan bukannya untuk mencari habuan dunia yang sementara. Kerana Rasulullah SAW pernah memberi amaran yang mana Allah SWT akan menyediakan tempat di dalam neraka bagi mereka yang menuntut ilmu untuk kesenangan dunia semata-mata tanpa memikirkan maslahah Islam dan umatnya. Dia tak kisah pun apa jadi pada orang Islam, apa yang isu-isu semasa, dia tak cari, tak bicara tentangku, kan? Betulkan niat dengan menuntut ilmu kerana Allah SWT. Niat yang ikhlas akan menatijahkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Kedua, menuntut ilmu bukan kerana mencabar ulama, menunjuk kepada orang jahil,
tetapi semata-mata ingin membawa perasaan takut kepada Allah Subhanahu Taala. Bukan kita nak banding-banding sebab nak lawan ulama, orang lebih ahli pada kita dah, nak kata kita hebat dah, bukan yang tu. Dan bukan tujuan itu sebenarnya. Ataupun kita nak kata daripada kalangan kita, kawan-kawan kita yang jahil, akulah yang paling pandai, akulah yang paling alim, bukan yang itu. Ya, seperti mana daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man talaba ilma liyujariya bihil ulama'a aw liyumariya bihi sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nara." Maksudnya, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau mendebat dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang jahil ni. Dia tahu sikit tadi, saya beritahu macam tu tadi tak? Baru belajar bunga silat, baru belajar tumbuk 2 kali kanan, tumbuk 2 kali kiri, tapi dia rasa hebat, aku nak lawan dengan Jet Li, nak lawan dengan Jackie Chan, aku nak lawan dengan hero-hero lah, dengan ni kan. Makanya ya, ataupun dia menuntut ilmu itu untuk memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya. Dia ajar ilmu, menuntut ilmu supaya orang taksub dengan diri dia. Ni Rasul sebut. Ya, dia melahirkan pengikut-pengikutnya yang taksub tadi. Ya, maka Allah SWT akan memasukkannya ke neraka. 3 jenis orang ni. Dia belajar ilmu pertama sebab nak lawan, nak kata dia hebat dengan ulama. Aku lagi bagus pada Imam Bukhari, aku lagi bagus pada Imam Syafi'i, aku lagi hebat pada Imam Ghazali tak. Padahal dia dengan imam kampung pun dia tak lepas, kan? Nak menanggi ulama. Yang kedua, dia belajar ilmu ni sebab dia nak berdebat dengan orang bodoh ni, ya. Jadi nak kata dia hebat ni. Dan yang ketiga, dia betul ilmu sebab dia nak membina pengikut-pengikut yang taksub daripada dia, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-2654. Hadis ini berstatus hadis hasan. Kesimpulan yang ketiga, jadikanlah ilmu yang dipelajari sebagai benteng daripada terjerumus dalam kancah maksiat, dan jadikanlah juga ia sebagai senjata di dalam mematahkan serangan musuh Islam, serta jadikanlah ia sebagai ubat yang mujarab dalam menyembuhkan penyakit jahil dan batil dalam kalangan masyarakat. Jangan jadikan ia sebagai barang jualan. Ilmu jangan dijadikan barang jualan untuk mengejar kekayaan dunia yang sementara. Ilmu yang kita belajar, kita nak bawa pergi akhirat. Yang keempat, sebagai rumusan, marilah kita bersama-sama berusaha sedaya upaya membetulkan niat dan mengikhlaskan diri kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan sebarang amalan, khususnya dalam bab menuntut ilmu, supaya pada akhirnya kita mampu memperoleh redha Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ke-30 tentang adab menuntut ilmu, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan mengupas pula tentang adab dengan guru. Ya, adab berguru. Sesungguhnya apa yang baik itu daripada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.